Okay, bismillah. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk yang agak penting. Kerana tajuk itu tajuk dia wasiat pendidikan syariah kita 4 ni. Dan tajuk wasiat ni sangat penting dah para pelajar. Walaupun kita ni muda lah, tetapi kita tak tahu kita ni matinya bila. Kita tak pasti bila kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Namun kita kena bersiap sedia lah. Kalaulah kita ada harta, misal kata berapa duit yang kita ada, misal kata kita boleh wasiat, mempersiapkan wasiat dan sebagainya lah. Okay, okay, jadi itulah persiapan kita mudah-mudahan. Jadi tajuk wasiat ni sangat penting dah. Nanti kita akan tengok perbezaan wasiat, pusaka dan hibah. Dan apakah tuntutan yang perlu kita lakukan. Okey, siapa nak baca dulu hasil pembelajaran? Saya Ustaz. Okey. Hasil pembelajaran. Nombor 1, menyatakan tuntutan hukum berdasarkan hadis. Yang kedua, menyatakan pengertian wasiat dari segi bahasa dan istilah. Yang ketiga, menerangkan perbezaan antara wasiat, pusaka dan hibah. Yang keempat, menjelaskan istinbat hukum wasiat berdasarkan lafaz afa-atasaddaqu. Yang kelima, menghuraikan qadar wasiat berdasarkan lafaz as-sulusu kabirun. Yang keenam, menilai kepentingan melaksanakan wasiat dalam pengurusan harta pusaka. Yang ketujuh, mencadangkan jenis-jenis pemberian harta selain daripada wasiat untuk pembangunan umat Islam. Okey, ini insya-Allah kita akan belajar lah. Cuma nanti satu perkara yang paling penting, kita akan tengoklah isu-isu yang berkaitan dalam isu wasiat. Kerana kita tengok lihat ramai dalam kalangan ahli keluarga, misal kata sanak saudara, kerana harta boleh bergaduh. Kerana harta putusnya saudara. Kerana harta pertumpahan darah berlaku. Kerana harta bermasam muka. Jadi apakah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah bila si mati dan bagaimana hendak meneruskan wasiat. Kerana itu para pelajar, nanti saya akan bagi latihan. Cari dalam Google misal kata macam mana nak buat surat wasiat. Jadi saya tinggallah perkara tersebut. Okey, kita akan tengok hadis di sini. Okay. Siapa nak baca hadis ni? Saya Ustaz. Okey. Baca. Ya, Akhbarani Ustaz. Akhbarani Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Abi qala maridtu mimma kata maradan fa ashfaitu minhu 'alal mauti fa atani nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fa qultu ya Rasulullah inna li malan kathiran wa laysa yarithuni illa ibnati afa atasaddaqu bi sulatai mali qala la qultu fashtaqru qala la qala qultu sulutu qala al-sulutu kabirun innaka in tarakta waladaka aghniya khairun min an tatrukahum alatain yatakaffafuna an-nasa wa innaka la tunfiqana nafaqatan illa ujirta 'alaiha hatta luqmat tarfa'uha ila fi imra'atika. Artinya daripada Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada bapanya berkata, aku telah sakit teruk di Mekah, kemudian aku sembuh daripada sakit yang boleh membawa maut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melawatku, kemudian
Aku bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai harta yang banyak dan tidak ada yang akan mewarisinya melainkan seorang anak perempuanku. Adakah boleh aku menyedekahkan 2/3 daripada hartaku? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Bagaimana jika separuh? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Aku berkata, jika 1/3? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, 1/3 itu sudah banyak dan semuanya lebih baik kamu meninggalkan kepada anakmu kekayaan daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan, meminta-minta dari orang lain. Sungguhnya harta yang dibelanjakan olehmu akan diberi pahala walaupun satu makanan kepada isterimu. Riwayat Al-Bukhari. Okey, terima kasih Nuara. Dan hadis ni perbaca kerana penting lah. Yang pertama, kalau kita nak baca hadis ni, kita kena tahulah dekat mana kita nak berhenti kan. Akhbarani Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kita pun dekat sini dulu. An abihi. Situ. Qala. Berhenti kat sini dulu. Maridtu bi Makkah maradan. Situ. Fa ashfaitu minhu 'ala al-mauti. Itu. Fa atani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Situ. Fa qultu ya Rasulullah, inna li malan kasiran wa laysa yarisuni illa ibnati. Jadi barulah kita dapat faham makna tu. Okey, tengok daripada Amir bin Sa'di bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada bapanya berkata, okey, aku telah sakit teruk di Mekah. Okey. Jadi kita tak faham ni situasi apa yang berlaku. Aku dah sakit teruk ni di Mekah. Di sini kita nampak satu perkara. Masuk di sini sakit teruk ni dia belum nak nazak lagi. Kalau nazak tu dia dah nak mati lah. Ni sakit teruk. Saya kata dia accident ke kan. Dah masuk ICU. Kalau ada ICU macam mana nak buat wasiat? Maksud sakit teruk tu dia dalam keadaan masih buka mata lah maksudnya. Masih boleh berkata dan masih waras. Jadi masa tu dah bersiap sedia lah. Bersiap sedia untuk membuat sesuatu. Kemudian aku sembuh. Bila kita sakit ni kita kena ingat lah. Pertama kita ingat Allah SWT. Bila kita sakit kita ingat orang di sekeliling kita. Kita kena ingat perkara tu. Kemudian aku sembuh daripada sakit yang boleh maut. Dari sini. Maka Rasulullah SAW sentiasa melawatku. Maka kemudian aku bertanya pada baginda, wahai Rasulullah, ketika ini kita dah faham dah. Bila kita nak mati ni, kan, kita sentiasa ingat apa yang kita ada, apa yang kita boleh berikan kepada orang lain. Supaya harta tu tak tertangguh. Harta tu tidak jadi beku. Harta tu tak tahu nak diserahkan kepada siapa. Berbajak kalau kita baca dalam isu-isu semasa, harta pusaka ni kan berjuta-juta, tak ada orang tuntut sebab gaduh-gaduh antara adik-beradik, antara saudara-saudara mara, sepupu-sepupu gaduh. Jadi harta tu jadi beku, maksudnya tak ada orang usik. Harta umat Islam berjuta-juta, tak ada orang tuntut. Jadi kena buat persiapan lah. Tengok atuk kita, nenek kita, ayah kita ke, daripada bukan kita ni gila kuasa, bukanlah kita ni gila harta, tetapi kita kena pastikan harta tu diserahkan pada orangnya, diserahkan kepada yang hak. Itu yang kita nak lah. Abang ada hak, kakak ada hak, adik ada hak, itu maksud dia. Maka dia kata kepada Nabi, aku ni punya harta yang banyak, harta yang banyak, dan tidak ada yang akan mewarisinya melainkan seorang anak perempuanku. Dia tak ada siapalah, mak bapak dia pun tak ada, kan? Anak aku pun tak ada. Bisa katalah dia ada tu ada 1 juta, 1 juta. Lebih kurang lah. Dia ni takkanlah dia nak serahkan semuanya 1 juta aku pada anak perempuan dia. Dia fikir juga untuk orang miskin, anak yatim, orang susah, untuk agama.
dan sebagainya. Maka dia kata, adakah aku boleh menyedekahkan? Menyedekahkan inilah maksudnya wasiat. Kita nak bagi kat siapa ni? Kalau dia 1 juta ni, anak dia seorang ni waris. Anak dia tadi, perempuan tadi waris. Perempuan dia tu, anak perempuan dia tu waris lah, faraid ni. Dia boleh tapi dia nak bagi juga dekat orang lain juga. Takkan nak bagi 1 juta ni pada semua. Itu dia fikir dia. Jadi dia kata nak 2/3. 2/3 dari 1 juta tu. Yang kita tengok kosong. Berapa 2/3? Kalau kita kira 2/3 daripada 1 juta kan. Kita tengok 2/3 darab 1 juta. Mungkin dalam 600,000 dia nak bagi, dia nak sedekah. 6 juta dia nak lebih kurang lah. 6 juta dia nak bagi kat orang. Anak dia dapat 3 juta je. Macam tu. Orang lain dapat banyak, anak dia dapat 3 juta. Jadi dia kata, Nabi boleh tak? Jawapan dia tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh nak bagi anak sendiri sikit, orang luar lebih banyak. Dia pun tanya lagi, bagaimana dengan separuh? Dia kata tadi kan, qultu fasyatru qultu la. Kata lagi, kalau nak kata pula syatru ni, setengah ni macam mana? Boleh ke tak boleh? Macam tu. Kalau separuh, 5 juta anak perempuan dia. Kalau separuh, 5 juta anak perempuan dia. Ni kena tengok balik-balik ni. Sebab dalam agama ni matematik penting. Terutama bab faraid, bab harta, bab ekonomi, bab muamalat, kamu kena kira matematik. Bagi belajar matematik kena faham dah. Jadi belajar bukan sekadar biasa-biasa je. Lepas tu untuk orang lain 5 juta. Ni orang lain lah, kita tak CA. Boleh tak boleh? Nabi kata, tak boleh juga. Dia kata lagi, as-sulu 1/3. Boleh ke tak 1/3? Kalau 1/3 lebih kurang 3 juta lah, lebih kurang. 3 juta untuk orang luar, anak dia 7 juta. Lebih kurang lah. Nabi kata, as-sulusu kabir. 1/3 tu 3 juta pun dah banyak dah kau nak sedekah pada orang lain. Macam tu. Kerana apa? Nabi sebut, innaka in tarakta waladaka aghniya. Kerana sesungguhnya jika kau meninggalkan anakmu dalam keadaan yang kaya, lebih baik jika kau meninggal anak kamu dalam keadaan alatan, kemiskinan. Biarlah adik-adik kita kaya. Biarlah anak saudara kita kaya kan. Sebab tu Allah sebut, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Allah kata berikan pada kurba dulu. Wal yatama, baru orang miskin. Itu. Okey, saya padamnya. Wal qurba wal yatama wal masakin. Maksudnya ada kerabat dulu, wal yatama dan juga wal masakin wa banis sabil dan sebagainya lah. Tapi kurba dulu lebih keutamaan. Itu tuntutan Al-Quran sama macam Nabi, tak ada kontradik. Al-Quran kata kalau nak sedekah, nak buat ihsan, nak bagi zakat, nak bagi harta, bagi kaum kerabat dulu. Hadis pun begitu juga. Mengingatkan waladaka aghniya khairun, lebih baik. Sebab tu pada baca, kalau kita nak menderma, kita nak mensedekah, kita tengok dulu ada beradik kita. Kita tengok saudara mara kita kan. Susah ke tak susah? Kalau kat kampung nenek kita nak makan nasi pun tak cukup, buat apa kita nak pergi hantar nasi dekat rumah orang jiran? Kita utamakan nenek kita, misal kata. Kita tengok beradik kita, saudara kita tu, misal kata dia, masa COVID ni kan, dah COVID ni, kerja tak ada, kita pergi tolong kat Bangladesh, misal katalah. Utamakan kita ada priority, kita ada fiqh aulawiyat, kita ada keutamaan. Utamakan dulu kaum kerabat. Itu sepatutnya kita kena tengok berbaca. Begitu juga yang punya wasiat. Harta, sedekah semua mesti utamakan kepada ahli keluarga dahulu. Okey. Tu Allah Nabi menjelaskan lagi. Sesungguhnya harta, okey.
Sesungguhnya illa ujirta alaihi hatta luqmana ta'rufa illa fim amra'ati. Nak bagi tahu kalau kamu dah kahwin nanti kan, suami bagi pada isteri, itu pun dah kirakan pahalanya lebih besar daripada kamu belanja kepada orang lain. Itu nak bagi tahu betapa hebatnya agama. Menitikkan satu perkara, setiap perkara sekecil-kecil kepada sebesar perkara. Kita yang melihat orang luar saja. Kita tengoklah adik-beradik kan. Contohlah mak ayah kita pergi derma kat Palestin, bukan tak boleh ya. Cuba tengok mak, cuba tengok adik-beradik mak. Ayah, cuba tengok adik-beradik ayah. Kalau ada orang susah kat adik-beradik ayah tu, utamakan adik-beradik ayah. Kalau adik-beradik mak tu ada susah, utamakan adik-beradik mak dulu. Begitu. Kalau kita ada beradik yang susah, nak makan pun susah, utamakan dia dulu. Sebab tu zakatnya agama, kitaran wang tu lebih baiklah dalam konteks sini. Itu yang pertama. Yang penting kita kena kat sini. Apakah sadaqun kita belajar? As-sulusul kabir. Okey, ini yang kita nak fahamlah. Bagaimana kita nak melihat kerangka wasiat yang seterusnya. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, boleh baca terus.